Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat, penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramadan menjelma lagi. Maka marilah sama-sama kita menginsafi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi hamba yang sentiasa bertakwa dan beristiqamah dalam melaksanakan segala tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka pada siri kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan puasa bukan hanya sekadar lapar dan dahaga. Apabila kita menyebut tentang puasa, sudah tentulah perkara yang paling besar dalam kita menjalani ibadah puasa adalah lapar dan dahaga. Tetapi tidakkah menjadi satu kerugian kepada kita sidang penonton, pendengar, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita berpuasa sepanjang 30 hari seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dua perkara ini sahaja yang kita perolehi, maka sudah tentu itu merupakan satu kerugian yang sangat besar sebelum kita menemui Ramadan yang akan datang. Itu pun belum tentu kerana ajal berada di tangan Tuhan. Jadi apabila kita menyebut tentang puasa bukan sekadar lapar dan dahaga, sudah tentulah kita perlu melakukan perkara-perkara yang membolehkan kita meraih ataupun mengaut sebanyak mungkin pahala yang kita boleh isikan di dalam kantung-kantung amal kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar kewajipan. Di dalam bulan Ramadan ataupun di dalam bulan puasa ini sebenarnya muslimin, muslimat, pendengar yang dirahmati Allah, maka kita selalu berdoa apabila sebelum bertemunya bulan Ramadan, seperti mana doa yang sebaiknya apabila datangnya bulan Rajab, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Maka ini salah satu daripada doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang muslimin, muslimat, penonton, pendengar yang dirahmati Allah, maka untuk kita mengelakkan hanya memperolehi lapar dan dahaga, maka kita perbaikilah kehidupan kita di dalam bulan Ramadan untuk mencipta satu kebahagiaan yang sempurna dalam kita memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memperbaiki niat kita di dalam bulan Ramadan, maka kita boleh memelihara diri daripada kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila kita berada di dalam bulan Ramadan, maka kita memperbanyakkan doa. Berdoa supaya kita ini diletakkan dalam kelompok manusia yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiganya, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam bulan Ramadan untuk tidak kita tergolong dalam golongan yang hanya mendapat lapar dan dahaga, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
ayat ini adalah merupakan ayat yang masyhur apabila menyebut tentang Ramadan, bulan Al-Quran. Maka ayuh sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita menyoroti lagi perkara-perkara yang boleh kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan untuk mengelakkan kita daripada hanya mendapat lapar dan dahaga. Yang mana kita boleh mengajar ataupun membawa diri kita kepada nilai bersedekah dan memberi makan. Kerana apa? Nabi SAW ada menceritakan bagaimana seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Maka ketika Jibril AS bertemu dengannya, Jibril bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran. Dan kemudiannya Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Hadis ini menggambarkan bahawa walaupun di bulan-bulan biasa kita tergolong dalam orang yang sentiasa pemurah dalam memberi dan sebagainya. Tetapi apabila datangnya bulan Ramadan yang sering kita tunggu-tunggu, maka kita lebih bersifat pemurah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, janganlah lepaskan peluang. Walaupun kita berada pada bulan yang kadang-kadang menzahirkan keletihan dengan apa jua tuntutan yang kita laksanakan sepanjang hari, janganlah kita lupa perkara yang penting untuk kita laksanakan, iaitu qiyamul lail. Maka qiyamlah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita merayu supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang bulan yang lain di dalam bulan Ramadan, menjadikan kita lebih rajin dan istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir kalam, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah, kita ingat di sini bahawa Ramadan yang tiba ini sebenarnya membawa 1000 macam pengalaman, kemampuan kepada kita supaya kita meraih sebanyak mungkin pahala yang telah dihidangkan kepada kita untuk kita isi ke dalam kantung-kantung pahala kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan peluang untuk menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling bermakna. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.